Kita mengisapi bab rezeki ni jangan kita pertikaikan. Dan begitu juga yang ketiga, hakikat rezeki adalah Allah tentukan bila dapat rezeki tu. Ada orang kahwin lambat, ada orang kahwin cepat, ada orang naik jambatan zap kahwin, ada orang jambatan dia panjang sekali bila kahwin dapat jodoh terbaik, ada orang jambatan dia pendek banyak kali pula tu. Contoh macam tu kan, yang faham-faham, tak faham sudah. Dan ada juga orang rezeki dia rezeki anak lambat, lepas 10 tahun baru dapat seorang anak, tapi lepas tu tak berhenti dah. Dah jumpa cara bukan Allah baru izin. Tu dia. Jangan salah faham ya. Allah bagi rezeki. Itu sebab bila dapat. Contoh ada orang masa kecil azab ni, kat orang Tanjung Karang ni ramai tu. Anak ramai-ramai, kebanyakannya 6 orang dan ke atas. Menurut kajian. Ya ke tidak? Kebanyakan ni semua 6 ke atas. Adalah 1-2 keluarga je yang 3 orang, 2 orang. Ada 1 orang. Kebanyakan 6, 7, 10, 11 pun ada. Tu nyamil-nyamil balik tang kebun tu. Tu belum betul-betul lagi tu. Iya Ji. Betul tak? Ji ada berapa adik ni? 7. Betul saya kata. Lebih 6 Ji berapa adik nak? Lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan oleh tuan pengurusi acara, bahagia tuan pengurusi surau Nurul Ihsan, tuan imam, barisan Datuk Kuasa surau yang menggerakkan aktiviti surau, seterusnya pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Malam ini ceramah tentang Rasulullah teladan umat. Itulah dia, bersempena dengan memperingati birthday dengan Rasulullah SAW. Dan malam ni ramai yang datang, dan itulah hebatnya Nabi kita. Walaupun belum lagi sampai tarikh cuti maulud tu, tapi dah buat sambutan maulud dah. Kan? Itu pun ada yang marah tu, cakap tak patut, mana boleh buat sambutan maulud dia. Tak boleh. Malahan nanti ada yang sambut pada hari tu, hari cuti tu. Ya betul, bersalawat. Ada yang berarak daripada pagi sampai ke petang. Dan ada juga yang makan bosa malam tu, kenduri tu tumbang lembu seekor panggil penceramah. Ada. Di Johor lagi best. Di Johor sepanjang tahun ceramah maulud. Selagi belum puasa dia akan buat ceramah maulud. Itu Johor, dia tak kisah. Jadi tak ada masalah pun. Kalau kita tengok drama kan, dulu pernah kita tengok Jalaluddin Hasan jadi hero, tiba-tiba dia jadi ayah, dia jadi atuk. Bertukar Roshamno pula jadi hero, pun berlakon jadi ayah dia gini. Tiba-tiba Syukri Yahya pula. Adalah pelakon-pelakon sekarang, lepas tu dah tak kenal dah siapa pelakon lagi kan. Maknanya bertukar ganti hero dia lah, macam tu kan. Amitabh Bachchan pun dah tak jadi hero dah, untuk makluman. Dah jadi atuk lah kan, yang berlakon. Tapi bila kita panggil penceramah datang berceramah tentang kehebatan, keagungan seorang tokoh individu, tak ada orang lain dah. Ceramah maulud ke, Isra Mi'raj ke, ceramah Ramadan ke, Syaban ke, ceramah tentang raya puasa ke, tentang raya haji, raya korban ke, cerita tentang sedekah ke, cerita apa tajuk sekalipun, watak utamanya tentu akan menyentuh kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hebatnya. Kan cartanya nombor 1, tak terlawan, tak terbanding dengan suatu apa pun. Tak terbanding. Hebat seorang manusia bernama Rasulullah. Dan bila kita tengok Mahatma Gandhi pun cakap, kalaulah manusia bernama Muhammad ni masih hidup, tentunya masalah huru-hara kacau bilau dalam dunia hari ini tak akan berlaku. Itu ayat Muhammad Gandhi. Michael Hart pun kata, sungguh manusia tu hebat bernama Muhammad, kalau dia masih hidup tentu aku akan berlari pergi berjumpa dengan dia. Nak tunjukkan pemimpin-pemimpin yang bukan Islam pun mengagungkan Nabi itu. Tapi kita kena hati-hati.
Ada pula propaganda dan agenda pihak luar. Dia letak pula senarai pemimpin paling berpengaruh dalam dunia. Dia letak Nabi kita nombor 1. Dan letakkanlah nombor 2 sampai nombor 20, termasuklah Ronald Reagan, George Bush, ada Hitler pun dalam tu. Kan? Jadi sebenarnya jangan terpengaruh, jangan terpedaya. Yang nombor 1 tu okey. Nombor 2 dengan nombor 20 sampai nombor 20 tu tak layak pun nak susun dengan Nabi. Itu kita kena faham. Kalau kita terima, mana kedudukan Nabi-Nabi lain? Mana kedudukan para sahabat? Kiri kanan Nabi. Tu kena hati-hati. Jadi dia saja buat macam tu supaya kita Nabi nombor 1, Hitler rupanya nombor ni, maknanya dia pengaruh lebih kurang. Jangan, tak ada, tak usah pening kepala. The one and only Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita sambut Maulid Rasul ni? Kenapa? Kan? Kita tengok dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-21, Allah Ta'ala beritahu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Subhanallahul azim. Sungguhnya pada diri Rasulullah itu ada apa? Uswatun hasanah. Adanya contoh ikutan terbaik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, barang siapa nakkan rahmat Allah dan nakkan hari akhirat, maka ingatlah wa zakarullaha katsira, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Bila sebut dalam Quran tu contoh ikutan terbaik, bukannya dia sebut bajet-bajet baik, bukan sebut macam baik, bukan sebut antara yang baik lah, nak ikut boleh, tak ikut pun boleh, tak ada. Memang sebut contoh ikutan terbaik. Uswatun hasanah, mutlak tu dah yang terbaik. Tak usahlah mengagau-ngagau cari orang lain. Kan? Mengagau-ngagau ni macam buhara lah nak cari. Kan? Yang seorang ikut Shahrukh Khan, yang seorang ikut yang seorang pula ikut penyanyi, yang seorang pula ikut tak siapa ikut lah. Kan? Ada budaya pengkit, tiba rambut botak. Kan? Bajunya kotak, seluar jin kotak, senteng lah tu. Kan? Nak terkancing pun ambil masa sejam buka seluar tu. Kan? Yang skinhead lah. Tu belum cerita lagi yang rock lah, apalah, tak payah. Tak usah pening kepala. Tu dah ada dah dalam Quran, dah bagi tahu contoh ikutan terbaik. Tak usah ikut yang lain. Jangan apa-apa pening kepala. Dah Allah bagi tahu tu terbaik, apa nak pening-pening kepala. Maka mengapa kita menyambut Maulid Rasul? Pertama, untuk mengambil iktibar dan memperingati sirah perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan pengajaran dan pengorbanan bermati-matian demi menegakkan agama Islam di bumi Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Kita hari ini tak ada berjuang mana nak jaga-jaga Islam. Yang berjuang nak pergi semayang. Bukan berapa orang berjuang dalam diri sendiri. Bukan payah pun nak datang semayang kat surau ni. Tak payah pun. Kan? Dulu yang menyambung nyawa seberang jalan sebelum ada divider tengah tu. Wah, macam ni. Sini handal betul saya kata. Kan? Dia tahu ni, ompek lane, 6 lane ni. Memang berani mati. Kan? Dah ada bondo tinggi tengah-tengah tu, ada mula dah ikut jalan pusing. Okey ke tu? Dah tak susah pun. Berapa ramai malam ni datang, naik motor, helmet pun tak pakai. Punya senang kan datang, pakai kemplekat sepeda pun tak pakai. Tak ada lah roadblock kat depan surau, tak mana-mana lesen, tak ada. Ya Allah, punya senang lah hidup kita. Kan? Nak banding tempat lain. Itu sebab kalau kita tengok Nabi bermati-matian nak tegakkan agama. Kita tak payah mati-matian. Kita yang mati-mati susah sangat. Apa hal? Allahu Akbar, Allahu Akbar, melur untuk Firdaus. Orang perempuan tengok drama ni. Sekarang apa drama sekarang? Yang Zamanul Hisham jadi suami tu, yang garang tu. Alah, itulah. Yang isteri tu tengok iyalah tu. Contoh kan drama lu. Oh, kacau. Perjuangan dia tu hari ni nak meninggalkan hiburan. Perjuangannya nak meninggal apa? Nak meninggalkan rumah banglo yang besar. Perjuangannya apa? Nak meninggalkan kekayaan yang dia ada, nak pergi ke surau. Perjuangannya apa? Tilam yang empuk. Perjuangannya apa? Bantal yang sedap. Perjuangannya apa? TV yang besar. Sebab tu perjuangan kita hari ni.
Itu sebabnya kan hari ini kita nak kenang balik perjuangan Nabi. Nabi dulu disebabkan Nabi dah dapat soalan bocor. Apa soalan bocor? Peristiwa Isra wal Mi'raj. Kan? Itu dah sudah hari tu. Sebelum tu kita dah ceramah pun tahun baru. Dah dengar dah ceramah tahun baru. Hijrah, peristiwa hijrah. Ni sekarang ni kita cerita, kalau kita ingat balik, Nabi dapat apa? Nabi dapat soalan bocor. Kan? Subhanallazi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada waktu malam. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Daripada masjidil haram sampai masjidil aqsa. Allazi barakna haulahu linuriyahu. Min ayatina. Yang mana kami tunjukkan, kami gambarkan kekuasaan kami. Kami terangi, kami nyalakan, gambarkan kekuasaan kami pada malam itu. Min ayatina innahu wasami'ul basir. Dan sungguhnya kami maha mendengar lagi maha melihat. Surah Al-Isra ayat yang pertama boleh tengok. Maka malam tu Nabi dah tengok macam-macam. Nabi tengok macam mana perangai, macam mana orang tak semayang, macam mana orang berzina, macam mana orang yang makan riba, macam mana orang yang makan harta anak yatim, orang yang tak keluarkan zakat. Semua tengok. Syurga pun Nabi dah tinjau, neraka pun Nabi dah tengok. Jadi Nabi ni bila tengok excited nak selamatkan umat dia. Selagi bolehnya nak selamatkan, dia akan selamatkan. Bermati-matian. Nabi pergi sampai ke apa? Sampai ke Taif. Nabi buat apa? Nabi pergi Taif. Nabi ketuk satu pintu rumah ni nak pujuk orang kepada Islam. Satu rumah. Bukannya kumpulkan malam ni nak jumpa mana nak bincang sikit. Tak dah. Pergi satu rumah. Dan apa yang dia buat? Apa yang dia dapat? Apa yang Nabi dapat? Mereka kumpulkan budak-budak, bagi segenggam-segenggam. Budak-budak besarnya. Kan? Budak-budak tu, kau ambil segenggam-segenggam ni, ambil ni batu ni. Kau kejar orang ni, kau baling dia dengan batu. Dan orang kampung tu pun semua ikut juga. Bukan budak-budak aja. Budak-budak tu bagi batu. Yang lain pun kejar dengan mana sempat baling batu. Mencurat darah Nabi keluar membasahi bumi Taif. Bahkan sepatu Nabi tu kalau dituntung tu mencurah keluar darah. Tapi situ satu yang semua orang kena tahu, Nabi kita adalah satu-satunya Nabi yang tak pernah mendoakan, ya Allah kau terbalikkanlah umat aku ni, kau jahanamkan dia buat aku, ya Allah kau tunjuk sikit ya Allah. Tak ada. Tapi Nabi tetap, Nabi kata kepada siapa lagi lah dekat bawah kan, pelepah kurma tu, dekat kebun kurma tu, Nabi mengadu kepada siapa lagi lah nak aku mengadu kan, kepada siapa lagi lah aku nak harap. Datang malaikat Jibril ngam dengan Nabi kita, baik, wahai Muhammad, kau nak tak aku timpakan masyarakat Taif dengan gunung ganang dengan batu-batu biar mati mulut Taif ni, biar ada rasanya. Jangan, Nabi kata. Barangkali mereka tidak beriman pada Allah dan pada aku, tapi mungkin anak cucu keturunan mereka akan beriman pada Allah dan kepada aku. Rupanya betul. Hari ini penduduk Taif Islam semuanya 100%. Kita pergi umrah, kita Taif tak? Kita tak? Kalau lah tanggal 6, kalau Nabi bersetuju dengan proposal malaikat tu, proposal cadangan asal tadi tu, ruyuk Taif akan tinggal sejarah ya. Nampaklah. Tu sebab orang Taif tu tak boleh belagak-lagak kan. Dulu apa yang dia buat kan? Jadi kena merendah diri. Nabi tak. Nabi doa alhamdulillah, berkat doa Nabi alhamdulillah. Hari ni kita pergi sana, musim kita pergi sana sajuk. Mangalatuk dek sajuk. Ni 9 sebut mangalatuk tu sajuk betul lah. Kan menggigil-gigil. Kan? Dengan suburnya, buah-buahan banyak orang beli dekat sana kan. Tu cerita dia. So ni kita nak dengar balik. Setiap tahun penceramah berbeza-beza. Tiap-tiap tahun panggil penceramah yang berlainan. Kadang-kadang buat forum, kadang-kadang buat ceramah. Kita dengar macam-macam lah. Dalam radio dengar, dalam TV dengar. Tiap-tiap tahun lain-lain kita dengar. Walaupun kisah lebih kurang sama, tapi yang confirm sama perangai. Itu masalah. Perangai orang yang dengar sama ada kan. Itu masalah tu. Kononlah berubah kalau dengar.
Yang kedua, mengenali dan mengetahui pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga dapat mengaplikasikannya ke dalam kehidupan seharian. Oh, Nabi macam ni rupanya. Kerana Nabi ni macam ni. Nabi ni lembut betul. Nabi cakap tak menjerit-jerit. Nabi kalau bersuara, Nabi tak meninggi-tinggi suara. Nabi kalau cakap bahasanya tersusun, indah. Kalau orang dengar tu rasa tenang hati kalau dengar apa Nabi sebut. Macam tu Nah, kadang orang datang saja, ya Rasulullah, kau bagilah apa-apa hikmah pada aku, ya Rasulullah. Kau sambutlah apa-apa nasihat kat aku ni. Macam tu. Tu sebab kalau ada orang kalau jumpa kita tu kan, cik, bagilah nasihat satu kat saya, cik. Kan, kita jumpa orang mana yang kita nampak berusia sikit, ada ilmu sikit, jumpa, Pak Long, bagilah nasihat kat saya ni. Pak Long ni pun tak tahu pun nak nasihat kan. Kau jangan tinggal semayang. Atam tahu Pak Long kan. Dia selama ni tak jaga semayang. Itu paling hebat, paling baik lah kita cakap kan. Walaupun dia jaga, dia akan ingat, oh yalah, saya akan jaga salat saya. Saya ingat waktu ni Allah Ta'ala bagi rezeki kat saya. Saya jumpa dengan arwah Datuk Ismail Kamus. Waktu dia sakit di IJN, saya pergi jumpa dia. Alhamdulillah, dapat peluang hari tu, anak dia cakap, pergilah jumpa abah ada tu kat IJN gitu. Masa topik bulan Ramadan, saya pergi singgah jumpa dia, saya buat dengan dia. Dalam ramai-ramai nak naik atas tu, kena minta izin dulu ke bawah tu. Datuk Ismail Kamus pagi naik, dia kata boleh naik. Alhamdulillah, baik jumpa ziarah. Masa tu yang orang heboh, palsu kan, berita palsu, dia dah meninggal. Masa tu belum lagi, setahun sebelum. Jumpa dia duduk dekat katil, macam mana? Macam tu lah, yang ni. Dia kan, situ borak-borak. Hujung dia saya tanya dia, kan, Datuk kalau boleh kan, nasihatkanlah saya. Dia kata, beritahu ke orang luar tu, kalau berceramah tu jangan menjerit. Jangan menjerit, dia kata. Saya dah pesan dekat kawan saya seorang, tak beritahu dah. Dia kata jangan menjerit. Sebab apa? Orang yang dengar ceramah tu orang baik-baik. Bukan dia yang tak datang surau tu, yang tak datang masjid tu yang jahat dia. Dia kata, nak jerit-jerit kat orang luar, bukan orang dalam masjid tu. Dan yang kedua, sabar banyak-banyak. Hidup ni nak kena sabar banyak-banyak, dia kata. Banyak ujian, biasa. Tapi kena sabar banyak-banyak. Itulah dua pesan yang saya simpan begini. Macam-macam ujian kan. Cuba tengok. Macam-macam. Hari ni lagi lah dengan dunia viral ni. Allah. Macam-macam kan. Yang datang ceramah. Ni malam ni ada lah ujian kat saya sikit. Sakit pula belakang ni. Batuk sakit. Pahal tak tahulah. Kan. Nak kata aktif sangat 2-3 hari ni tak ada pula. Aktif yang gitu-gitu tu tak ada. Kan? Tak ada. Kan? Tapi pagi tadi saya ceramah di Penang. Pagi tadi di Ipoh. Malam ni di sini. Pagi esok Johor Bahru. Itulah Johor, tak ada kerja lain. Kan? Tidur-tidur kan. Atau lalap dengan kereta tu kan jaga kat mana ni? Lupa dah. Hilang ingatannya kat mana ni. Macam tu lah kan. Tapi itulah cerita dia. Maknanya minta nasihat. Kan? Sebab apa? Kita nak cuba aplikasikan dalam kehidupan kita. Kemudian begitu juga ketiga, dapat memperingati kelahiran baginda. Hal ini sudah menjadi fitrah manusia bahawa memperingati tarikh kelahiran seseorang adalah tanda kita mengasihi kehidupannya. Yang saya kata tadi, dia lah manusia yang hebat. Tak ada lagi manusia dalam dunia ni yang boleh gantikan dia mati, kita masih celebrate birthday dia. Cuba buat. Paling kuat pun kena tahlil. Kan? Tapi jemput semua datang, kita buat majlis hari lahir. Siapa datang ajalah. Semua datang. Allah selamatkan kamu, keluarkan kek. Allah selamatkan kamu, tu kan. Lepas tu dah tu. Allah selamatkan datuk kita. Allah selamatkan datuk. Ada kan? Datuk dia lah. Lepas tu, potong kek, potong, bagi makan. Mana atuk Atuk dah lama meninggal dah. Tengok, apa jawab orang? Gila betul dia ni. Mesti orang kan cakap gila. Sebab tak pernah kita buat. Tetapi untuk Nabi, tak ada yang pelik. Nampak tak? Itu beza dia. Itu beza. Paling kuat orang lain pun buat memperingati je lah. Tapi kita ni, kita sambut tu dengan keriangan. Kita nak ingat keinsafan, menginsafi perjuangan Nabi. Itu sebab ada pula orang cakap yang sambut maulud tu semua dengan kau. Ada pula yang cakap macam tu.
Kan? Ada yang sebut macam tu. Kan? Yang lahir salah bulan ni. Ni tak boleh, ni tak boleh, tahlil tak boleh, apa pun tak boleh. Termasuklah celebrate. Macam kita buat sambutan maulud. Kita buat sambutan maulud, mana ada imam berjoget-joget ke tadi? Tak ada. Tak ada kan? Tiup lilin mana ada? Tak ada. Paling kuat pun sekarang ada miudang tu lah. Kau tak ada. Tak ada. Mana lah tahu kan? Mana tahu. Mana saya cuba-cuba sokap jarang ni kan? Tentu kan. Paling buat pun kita bagi jamu makan, semua orang makan sebab orang datang. Itu aja. Nak meraihkan orang datang. Itu aja. Kan tak ada pun kita buat benda yang pelik-pelik. Kita ingat, ya Allah, sayang lagi kita kat Nabi. Nampak tu dia. Kemudian mencapai pembersihan hati dan jiwa melalui penghayatan sirah Nabi Muhammad SAW yang penuh dengan nasihat, pengajaran, akhlak dan pengorbanan baginda dalam menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dia. Nabi kalau ikutkan Nabi miskin ke kaya? Nabi miskin ke kaya? Ayo. Cuma Nabi memilih hidup sederhana. Kalau betul Nabi miskin, macam mana nak boleh hari-hari Nabi tolong orang? Ada je bantuan dia akan bagi kat orang. Apa? Pernah satu ketika lepas solat asar Nabi bagi salam, Nabi bergegas balik. Kenapa? Aku baru teringat ada beberapa jongkong emas, ada ketul emas yang ada kat rumah, belum lagi bagi kat orang. Risau sebab emas tu ada kat rumah, takut mati tak sempat bagi kat orang. Kita hari ni risau tak ada. Kan? Duit tengah tak ada ni, macam mana? Kan? Itulah ayat kita sekarang kan. Sebenarnya rezeki ni daripada apa? Rezeki pada Allah. Dan kita kena faham hakikat rezeki. Hakikat rezeki yang pertama, Allah tentukan puncanya daripada mana. Itu pertama, kita kena faham. Puncanya daripada Allah. Allah tentukan orang ni rezeki dia gaji. Orang ni rezeki dapat kerja baru. Orang ni rezeki dapat isteri. Orang ni rezeki kahwin. Orang ni rezeki dapat anak. Ramai pula tu. Kan? Orang ni rajin. Beranak kau jual. Beranak. Assalamualaikum. Salam. Beranak. Macam tu. Asal bagi salam nyawat beranak lah. Makna budak ni kan confused sebab tu. Okey tu. Sebab tak boleh cakap direct kan. Maknanya rezeki dia itu. Ada orang tu rezeki mak saudara dia meninggal. Ada duit tanah sikit. Tak ada lain waris. Kita dapat. Rezeki dia Allah tentukan punca. Yang kedua, hakikat rezeki yang kedua, Allah tentukan kadarnya berapa. Jangan bertikai. Sikit mana. Kadang orang cakap, ni malaikat catat ni. Wah, dengar dapat bonus. Mana ada. Nampak ayat dia. Dah elok ada, kata tak ada. Tu ayat orang Melayu tu. Bukan ayat orang Islam tau. Orang Melayu. Seorang lagi. Dengar dapat bonus. Adalah sikit. Dah elok banyak, sikit cakap. Nampak? Tu. Yang paling elok ni, dengan dapat bonus, alhamdulillah ada rezeki Allah bagi. Settle. Orang pun tak apa nak ujah apa lagi dah. Untunglah kau. Apalah kau tak ada rezeki Allah lagi ke? Tanya balik. Macam tu je jawab dia. Nampak tak? Kan? Jadi makna kata kita mengisapi bab rezeki ni jangan kita pertikaikan. Dan begitu juga yang ketiga, hakikat rezeki adalah Allah tentukan bila dapat rezeki tu. Ada orang kahwin lambat. Ada orang kahwin cepat. Ada orang naik jambatan kahwin. Ada orang jambatan dia panjang. Sekali bila kahwin dapat jodoh terbaik. Ada orang jambatan dia pendek. Banyak kali pula tu. Contoh macam tu kan. Yang faham-faham. Tak faham sudah. Dan ada juga orang rezeki dia rezeki anak. Lambat. Lepas 10 tahun baru dapat seorang anak. Tapi lepas tu tak berhenti lah. Dah jumpa cara? Bukan. Allah baru izin. Tu dia. Jangan salah faham ya. Allah bagi rezeki. Itu sebab bila dapat. Contoh ada orang masa kecil azab ni. Kat orang Tanjung Karang ni ramai tu. Anak ramai-ramai. Kebanyakannya 6 orang dan ke atas. Menurut kajian. Ya ke tidak? Kebanyakan ni semua 6 ke atas. Adalah 1-2 keluarga je yang 3 orang, 2 orang. Ada 1 orang. Kebanyakan 6, 7. 10, 11 pun ada. Tu nyamil-nyamil balik dalam kebun tu. Tu belum betul-betul lagi tu. Iya Ji. Betul tak? Ji pada berapa beradik ni? 7. Betul saya kata. Lebih 6 Haji berapa beradik nak? 6 abang. 6 ke atas.
Ni berapa PDI? 8. Mana sini yang 10 beradik? Enggak. Ada belakang 10 beradik. Betul. Masa kecil azab ni nak besarkan nak rasa macam aduh lepas ke tidak makan budak ni, aduh, tapi ada je rezeki orang bagi ubi kayu ke. Dulu punya susah hidup sayur air bening. Hari ni anak-anak balik, mak buatlah bening. Dia minta bening tu mak dia buat. Sekarang bening dah jadi lauk hotel. Dulu bening bukan sebab sedap sangat, tapi sebab itu je yang ada. Betul tak? Masa kecil besar kan susah, tapi bila dah besar, tengok bila dia senang. Bila anak dah besar, nampak? Anak dah besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak ni hantar mesej dekat dalam grup anak-anak. Dimaklumkan sekarang telah pun masuk 28 hari bulan. Masih ada anak-anak yang belum bayar duit bulan ini. Sila abaikan mesej ini sekiranya bayaran telah dibuat. Dasuk duit masuk tu teram. Bayangkan yang 10 orang anak tadi seorang 500, tak 5,000. Macam tu lah. Tapi saya bukan nak mengajar, tapi itu salah satu cara. Macam tu. Ya, jadi makna kata kita tengok. Begitu juga rezeki ni, rezeki kita tengok Nabi ni tak pernah kisah, sebab yakin Allah akan bagi rezeki. Kenapa kita nak paning kepala? Ya, Nabi bangun pagi, kadang ada sekali itu Nabi dah lepas subuh, Nabi duduk dekat dapur nak bersarapan, dia tanya, wahai Aisyah, apakah yang ada untuk hari ini? Ya Rasulullah, aku belum ke pasar lagi, ya Rasulullah, tak ada apa-apa untuk dihidangkan. Nabi senyum, ya tak apalah, aku puasa hari ini. Senyum, tak ada nak terasa hati ke? Apa kau cakap? Itu kita. Macam mana? Itu kita. Nabi tak. Nabi senyum, tak apalah, hari ini aku puasa. Itu Nabi. Nabi berikat perut, bukan ikat, memang ikat sungguh. Nabi ambil batu-batu ni keliling perut, Nabi ikat. Sebab Nabi nak tahankan lapar demi umat dia. Itu Nabi. Kan? Kita tak dapat macam tu, tuan-tuan. Makan tetap makan. Ceramah baru minit ke berapa dah tanya ada jamuan tak malam ni. Tu keadaan kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ya. Dan begitu juga di dalam sambutan Maulid Rasul, kita mengumpulkan umat Islam secara berjamaah melakukan amal soleh. Kebiasaannya kita akan ada tilawah Quran, kita akan ada majlis ilmu, zikir, tasbih. Begitu juga kita berselawat beramai-ramai. Firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah, hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa, maksiat dan pencerobohan, dan bertakwalah kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah maha berat azab siksanya bagi sesiapa yang melanggar perintahnya. Surah Al-Ma'idah ayat yang kedua. Yang ketujuh, kenapa kita sambut Maulud? Kerana kita nak memperbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Kalau kita tengok dalam satu firman Allah, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat melimpahkan rahmat dan keampunan ke atas Nabi. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kalian berselawat mendoakan rahmat baginya dan mengucapkan salam penghormatan kepadanya. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-56. Kita tengok, kan? Kalau kita tengok, ditambahkan pula dengan satu lagi, bagaimanakah dalam satu hadis Nabi sebut, sesiapa yang mengucapkan selawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan berselawat baginya 10 kali dan digugurkan 10 kesalahan dosanya, serta ditinggikan baginya 10 darjat tingkatannya di syurga kelak. Hadis riwayat An-Nasa'i. Jadi kono selawat. Apa maksud selawat? Maksud selawat. Saya pernah ceramah kat Kuala Pilah, ada satu surau. Saya cakap, apa maksud selawat? Ceramah lah, tanya pula, dah kena marah pula, aku dah tanya. Makcik tu ada sound tahu pun ceramah ni. Penceramah biasa kalau dia tanya, dia jawab balik. Selawat ni adalah kita memuji sambil kita mendoakan keselamatan dan kesejahteraan Nabi. Jadi itu yang bila Allah dan malaikat berselawatlah 10 kali pada kita tu, mendoakan keselamatan dan kesejahteraan kita. InsyaAllah nak selamat, nak sejahtera, nak tentram, selawat banyak-banyak. Itu kita kena buatlah. Jadi itu sebabnya selawat. Bayangkan, digambarkan
Kan Nabi sebut, faman ahabba syai'an aksara bi zikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Menyebut ni dengan cara tu. Menyebut-nyebut apa? Tengok kalau orang suka ke perempuan tu kan, dia ada lagu. Isabella, suka kat Isabella. Suzana. Zai. Suka kat Zai. Apa lagi? Siti Haida, Jeffrey Dean. Siapa lagi? Mira Edora, Fiona. Kan, Zalika. Suka dia kat Zalika. Malina, budak India tu suka betul kat Melayu tu. Kan? Nampak tak? Baihaqi tak ada. Mana Baihaqi? Samsul debat pun tak ada. Tapi untuk Nabi kita ada. Iaitu kita berselawat ke atas Nabi. Kan? Berselawat ke atas Nabi pula. Kan kita tengok Nabi sebut, inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aksarhum alayya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak adalah orang yang banyak berselawat kepada aku. Malahan Nabi sebut, kan? Al-bakhilu allazi zukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang paling kodokut sekali adalah orang bila sebut nama aku dia tak selawat. Kedekut. Nabi declare orang tu kedekut. Pernah ketika zaman Nabi, zaman sahabat dulu, ada seorang lelaki dia bermimpi. Dia bermimpi bertemu dengan Nabi. Dia bila bertemu dengan Nabi, dia nampak Nabi memalingkan wajah Nabi. Kenapa wahai Rasulullah? Kau marahkan aku ke? Maka Nabi jawab, sesungguhnya aku bukan marah engkau, tapi aku tak kenalkan kau. Kenapa pula kau tak kenal aku? Aku ni umat kau. Bukankah engkau kata semua orang semua beritahu, ulama cerdik pandai semua beritahu bahawa engkau lebih mengenali umatmu lebih daripada kamu mengenali ibu bapa musti. Maka Nabi jawab, memang benar kata mereka. Aku lebih kenal umat aku lebih daripada aku mengenali ibu bapa aku sendiri. Tapi aku tak kenalkan kau. Kerana sepanjang hidup kau tak pernah sekali pun kau berselawat kepada aku. Dia terjaga daripada tidur, dia menangis. Dia sedar aku tak pernah selawat pada Nabi masa tu. Maka semenjak daripada itu dia mewajibkan dirinya berselawat ke atas Nabi tak kurang 50 ke 100 kali sehari. Selang beberapa minggu, selang beberapa ketika, dia bermimpi bertemu dengan Nabi sekali lagi dan Nabi sebut, sesungguhnya kali ini aku sudah kenal akan engkau. Digambarkan dalam kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali di bawah tajuk, cuba tengok tajuk Mahabbah cinta kepada Rasulullah. Tengok tajuk tu. Digambarkan malaikat itu kepalanya di bawah arasy Allah. Malaikat, kakinya pula di dasar bumi yang ketujuh. Sayap yang sebelah tutup bumi, bahagian bumi sebelah barat. Sayap sebelah lagi tutup bahagian bumi sebelah timur. Tutup. Dan bulu-bulu pada sayap tu, bulu-bulunya menyamai jumlah makhluk yang ada dalam dunia. Besar ke tak besar? Besar. Tapi untuk makluman, itu antara saiz yang terkecil, antara saiz yang kecil di kalangan malaikat. Malaikat maut lagi besar, malaikat yang lain lagi besar, yang malaikat yang menjaga neraka, menjaga syurga lagi besar. Itu dikatakan baru saiz Jibril pun dah besar. Dan digambarkan dalam kitab ni tadi memberitahu, tatkala seorang umat Muhammad berselawat ke atas Nabi, maka Allah akan memerintahkan malaikat tadi menyelam ke dalam lautan nur arasy Allah tadi, menyelam dalam nur tu. Kemudian bila dia naik daripada kolam lautan ni tadi, maka dia mengibaskan sayapnya, tertitislah satu titisan pada setiap bulu yang sejumlah makhluk dalam dunia ni. Faham tak ni? Ni teknikal ni, faham tak? Banyak nak? Setiap satu titisan pada bulu yang banyak tadi mewakili jumlahnya malaikat mendoakan keampunan dan juga kesejahteraan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan tahap tu baru sekali selawat. Maka betul tak Nabi kata kalau dia tak berselawat,
Nabi kata al-bakhilu allazi zukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang paling kedekut sebut nama aku, dia tak selawat. Bukan kodakut dengan tu, kodamut. Kodakut campur komut. Macam tu payah nak cakap kan. Jangan kodakut. Nah, sebablah. Tapi ingat, kalau nama kita Muhammad, jangan pukul kata. Bini daripada dapur panggil, Bang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan. Hanya untuk Nabi je. Ya. Ya. Jadi makna kata, saya bayangkan ketika zaman Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa kan dapat bercakap-cakap, dapat berkata-kata dengan Allah, berbual dengan Allah. Allah pernah memberitahu, wahai Musa, barang siapa yang mati nanti bertemu dengan aku dan dia tidak beriman dengan Ahmad, nescaya akan kumasukkan dia ke dalam api neraka. Nabi Musa pun heranlah, Ahmad ni siapa? Rupanya Ahmad itu adalah nama Nabi di langit. Di dunia dia sebut sebagai Muhammad. Bayangan, Nabi belum lahir dah sebut dah tentang kehebatan Nabi gitu. Jadi siapa nama Ahmad, buat panggil elok-elok. Tak kisahlah Ahmad Tayar ke, Ahmad Kodai ke, Ahmad Simpang ke, kan, Ahmad Jawa, Ahmad Bugis ke, kan, Ahmad Bulat ke, tak kisahlah. Ahmad itu pun nama Nabi. Jaga perangai elok-elok. Ya. Dan ingat tak, kalau ambil sikit peristiwa Isra' Mi'raj, ingat tak waktu Nabi dah naik, Nabi dah jumpa dengan Allah, Allah memfardukan waktu salat. Sebanyak lagi nak cerita Isra' Mi'raj tu, tapi tak sampai malam ni. Jadi makna kena panggil lagi kan. Mana Isra' Mi'raj tak kena panggil ya. Booking awal-awal. Kan Nabi Musa bila Nabi dah dapat tahu 50 waktu salat, turun sampai jumpa Nabi Musa kata apa? Macam berapa waktu salat umat kau? 50. Kau jangan. Tak terbuat umat kau 50 ni. Baik kau naik minta kurang. Minta kurang Allah Ta'ala. Nabi ni sayang umat ni pasal naik jumpa dengan Allah. Merayu minta diskaun. Setiap kali naik kurang 5, turun. Macam dapat kurang dah. Berapa? 45. Banyak lagi tu. Nabi Musa kata, baik kau naik minta kurang. Ini terjemahan tau. Tak ada macam tu burak dah. Apa lah jangan cawa-cawa rambau lah burak tu. Tak ada. Ini terjemahan saja. Naik turun kurang 5. Naik turun kurang 5. Akhirnya 9 kali turun naik. Dah 9 kali. Akhirnya dah tinggal 5 waktu saja. Bila turun, macam mana? Dapat kurang tak? Dapat. Alhamdulillah. Dapat 5 waktu. Nak azan dulu. Tak payah sambung kan. Bila dah dapat 5 waktu tu, dapat 5 waktu, cakap, dapat berapa? Dapat 5. Jangan. 5 ni pun tak terbuat nak umat kau. Baik kau naik, saya lagi minta kurang. Maka Nabi jawab, kau tahu tak? Ini pun aku dah tak ada muka dah ni. Nak minta, rasa malu sangat dah. Nak luruh kan pipi ni, malu lah kata rasa. Malu sangat dah. Biarlah 5 lah. Maka Nabi Musa dengan penuh hampa wajah dia tu, percayalah, yang 5 tu pun umat kau susah nak buat. Betul rupanya 5 tu pun susah. Yang paling susah rakaat yang paling sikit sekali. Bukan rakaat yang paling banyak, yang paling sikit. Zuhur okey lagi kan. Lagi satu yang paling hujung Isyak, payah tak kan. Contohlah kalau kita tengok. Jadi bila sebut macam tu, sebenarnya ramai yang tak tahu. Mungkin ada penceramah share, ada penceramah mungkin pernah share, saya share. Sebenarnya Nabi Musa bukan apa. Salah satu sebab yang lain yang orang tak perasan adalah sebenarnya Nabi Musa selama ni dapat berbual dengan Allah, tapi tak dapat bertemu dengan Allah berdepan macam Nabi kita. Dan sebenarnya Nabi Musa suruh naik, kau naik lagi, kau naik pergi minta kan. Sebab setiap kali Nabi naik, Nabi turun, terpancar nur wajah tu. Lepas tengok Allah tu terpancar kat wajah Nabi kita. Tu Nabi Musa seronok tu, kau baik kau naik lagi. Bukan sebab nak minta kurang saja, tapi sebab seronok tengok muka Nabi tu bercahaya tu. Kau naik lagi. Betul, kau naik. Itu pun ada orang kita tu yang bercakap, patut Nabi kena naik selagi dia.
Itu akal kau tak nak semayang tu. Kan? Jadi sebenarnya itu dia. Ramai yang orang kena tahu. Kenapa dia suruh naik. Dan begitu juga, kenapa kita sambut maulid Rasul? Kerana menyampaikan pesanan peringatan mengenai risalah Islam dan juga untuk menzahirkan lagi perasaan cinta kita kepada Nabi SAW. Dan begitu juga Nabi pun beritahu, belum sempurna keimanan kamu tu selagi mana kamu tidak mengasihi aku melebihi daripada kamu mengasihi Allah dan mengasihi aku melebihi daripada kamu mengasihi kedua ibu bapa kamu, anak-anak kamu dan manusia selainnya. Pak, kena sayang Nabi lebih. Ya kau sayang Nabi lebih. Tanya balik diri kita. Kan? Leko lagi. Dunia yang kita kerja hari ini bukan untuk kita bawa pergi mana-mana, untuk kita tinggal. Mana ada kita ni, dunia ni umpama R&R. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Bagi faham. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Tanda-tanda banyak. Yang muda dengan sehat mencari duit, yang tua dengan duit mencari sehat. Faham tak? Poin tak faham tu. Kan? Banyak lagi. Rumah semakin besar, orang makin tak ada. Bukannya makin ramai dalam rumah yang besar tu. Berdua tinggal dalam rumah, bilik banyak. Berabuk tak bertidur dalam bilik tu. Nampak tak? Melancong satu dunia. Jiran sebelah rumah pun tak kena. Orang kampung okey, pakan-pakan yang taman-taman baru. Ceritanya tu, sebelah rumah kau siapa? Entah. Nampak macam pakai uniform, rasa kerja majlis kan? Nampak. Dia pun tak tahu. Nampak tak? Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. 3-4 minggu lepas, penyakit baru dikesan. Nama dia sesama tomato. Gila betul penyakit tu. Sesama tomato ni menjangkiti warga emas dan kanak-kanak. Tanda-tandanya demam dan sakit sendi. Sekarang ni COVID-19, apa lagi, influenza, apa macam-macam. Kita pernah kan tengok penyakit banyak ada je datang. HMFD, tangan, kaki, kuku dan mulut. Agak tahu betul tidak ke saya sebut tu betul tak? Habis semua anggota badan ni semua. Tak lama telinga, mata, hidung, mulut, macam tu lah. Penyakit makin banyak. Air minuman semakin banyak jenis, air bersih semakin tak ada. Air extra jos, tembici, tembikan leci. Saya ingat Samsul Gawar pergi sanakan itu, air Dracula. Mencarau merah sirap tu. Kan? Dia kata Dracula lah, manis. Nampak? Makin banyak jenis. Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Pangkat semakin tinggi, kearifan semakin rendah. Pangkat tinggi, bangang dan melantun. Saya tak sambutlah jawatan siapa, malih sambutlah. Kan? Iya. Kan? Apa lagi? Belajar semakin mudah, betul tak? Internet, YouTube, Facebook, TikTok, orang belajar, Instagram. Belajar semakin mudah, guru semakin tidak dihargai. Orang kutuk-kutuk lagi guru ni. Macam-macam perangai. Tak hormat langsung. Apa lagi? Begitu juga kita tengok teknologi maklumat ni punya kesan. Apa dia? Kawan-kawan di dunia maya semakin ramai, teman sejati makin tak ada. Tanyalah orang tua-tua dulu kalau buat berkawan, besok pagi, apa biasa? Siap. Minum kopi sama. Bukannya apa, borak. Bila kawan tu sakit, cepat-cepat datang. Macam-macam lah. Macam mana kau, macam mana? Okey. Kau makan ubat ni, insya-Allah okey. Kawan-kawan semua macam tu. Berebut-rebut nak bayar. Dah lah, kau dah bayar semalam, dah sebulan dah kau bayar. Bagi aku bayar pula. Sebulan kau tu bayar. Nampak tak? Kawan baik sejati. Teman media sosial kan main 5,000 sampai maksimum dah tak cukup, tak boleh jadi kawan dah. Begitu juga teknologi maklumat semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar.
Itu hari ni. Itu sebab dunia ni sementara sifatnya, apatah lagi yang ada di dalam dunia. Jadi macam mana kita nak selamat? Nak selamatnya adalah kita kena ingat Nabi banyak-banyak, ikut apa yang Nabi buat, tinggal apa yang Nabi larang. Nabi pernah ajar, ta'dibu auladukum bisalasati asya, ajarlah, adabkanlah anak. Ajar tu, didik tu Nabi sebut dengan ta'dibu. Adabkan anak-anak kamu tu dengan 3 perkara. Pertama, bihubi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajar dia sayang Nabi. Macam mana sayang Nabi? Pertama, salawat banyak-banyak. Yang kedua, yang Nabi suka kita buat, yang Nabi tak suka jangan kita buat. Maknanya, hidupkan sunnah Nabi. Nah, hidupkan sunnah Nabi. Nabi sebut, faman ahya bisunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan satu sunnah aku, Nabi bagi contoh yang paling senang. Nabi bagi syarat paling senang, minimum. Siapa hidupkan satu sunnah aku, maka dia sayangkan aku. Dan siapa sayangkan aku, kana ma'i fil jannah, akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Ambil lah, tak boleh. Maknanya Nabi, kenapa Nabi bagi syarat satu? Tu makna Nabi nak bagi signal kat kita, tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Contoh datang semayang ke surau, kita pakai jubah, kita pilih warna putih. Sebab apa? Sebab Nabi suka warna putih. Contoh. Macam saya ni tak ada pek dah. Ini kan jubah, ni kurta. Dengan pendek lah tu. Kan? Satu lagi, ramai orang kita, orang Melayu ni, kan, dia pakai apa? Jubah labuh tapi lengan pendek. Pasal tak? Datang semayang, sah semayang macam bang dia pakai. Tak ada masalah, dia okey. Okey, tak ada masalah. Tapi orang Arab, baju jubah lengan pendek, bawa tidur. Tak, ni betul, tak boleh pakai, tak ada masalah bang, boleh pakai, tak ada masalah. Macam saya ni pun ni tak ada. Mana ada Nabi pakai yang ni, tak ada. Nampak? Tapi, baju ni kalau kita pakai kat rumah, steady. Kita tak bawa semayang, baju lengan pendek ni boleh, tapi kat rumah, tak berbaju. Dengan kain plekat. Datang imam, Assalamualaikum, baju abah. Kan, kelang kabut. Nampak tak? Kau tak nak berbaju dalam bilik kalam, janganlah kat luar tu, biar selera. Orang perempuan tu nampak elok orang mana. Iya. Jangan kalau panggil imam Arab datang sini, kalau dia nampak abang kan, dia ni nak semayang, nak tidur. Orang Arab. Kita Melayu tak apa. Tu sebab perasan tak yang jubah dengan pendek tu kadang dia punya butang tu ada macam bulu-bulu kan. Tapi memang kita selesa pakai. Orang Malaysia ni sebab kita kat sini, kita punya cuaca tu panas dan lembap. Kan. Jadi lepas tu apa? Pakai wangi-wangian. Pakai wangi-wangian. So kita ikut Nabi lah. Tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Kalau beli wangi-wangian tu pula, nak ikut sunnah Nabi macam mana? Nabi kalau wangi-wangian, Nabi akan pilih yang terbaik. Jadi kita pun macam tu lah, kita tanya. Kan kita bila beli perfume, cuba kau bau. Okey tak? Tak okey lah, tak okey. Lepas tu kita ambil. Yang ni okey tak? Yang tu okey. Yang ni okey. Okey, dia pun beli yang tu. Jadi, dapat satu lagi pahala sebab kita pilih yang terbaik lah. Nampak tak? Macam tu. Terbaik tak semestinya mahal. Bau dia okey. Contohnya Samsung Debat Perfume. Contoh. Dia tak payah mahal. Sampai habis lah. Tak sampai bancuh lah. Tak adalah. Maknanya kita buat yang senang-senang. Apa lagi? Bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini dia sound. Kau tak nampak kawan tu. Cukup bagi salam. Wah, orang tua ni sound budak. Kan? Tak apa, Assalamualaikum, anak-anak semua sihat. Waalaikumsalam, pakcik sihat. Bagi salam hukumnya sunat. Jawab salam hukumnya wajib. Kejarlah yang sunat tu banyak-banyak. Salam yang tak wajib jawab, apa dia? Salam yang main-main. Nampak awet Pak perempuan, Assalamualaikum, tak jawab dosa. Tu tak wajib jawab tu. Tu memang nampak tak ikhlas kan. Lu doakan kesejahteraan, dia nampak bapuk tu jalan. Apa? Assalamualaikum. Kemah. Nampak tu kan. Pondan tu kan. Itu tak wajib jawab. Ya, tak wajib jawab. Yang kedua, dalam jamban.
dalam toilet RNR, assalamualaikum, orang yang tengah menyangkung salam, mana kan kawan tu salam, tapi dah. Lagi satu lagi kek kubur. Kek kubur, kita bagi salam, tak ada yang jenazah jawab, mayat jawab, tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi ya ahli kubur. Dia sebenarnya kalau cakap macam tu dia kasar. Kan, assalamualaikum ya ahli kubur, kau cik hati dia. Kan, jangan kita bagi ahli kubur. Assalamualaikum ya ahli kia. Dia kata, ahli yang akan dibangunkan semula. Sajuklah sikit. Kan? Assalamualaikum ya ahli kubur. Yalah, aku tahulah, aku dah kubur. Jangan. Kau kata, kau belagak kau ya. Agak-agak saya lah. Tak ada dijawab macam tu pun. Kita bagi sopan lah. Assalamualaikum abah. Kan kita kubur ayah kita. Assalamualaikum abah. Ni datang ni nak ziarah abah. Semoga abah diletakkan ni kalau orang beriman dan bertakwa. Baca doa. Kan? Tuan-tuan jangan orang cakap orang. Baca Yasin tak boleh. Baca doa tak boleh. Apa pun tak boleh. Tapi takkan nak baca surat khabar. Tahu betul dia orang. Kan? Kita kan tak ada sakat ni. Kalau dia menjawab mayat tu memang lari orang dah kubur tu. Dan satu lagi, salam yang tak wajib jawab, yang kita tak payah jawab adalah salam yang diberikan imam di penghujung solat. Assalamualaikum warahmatullahi. Salaman. Wah gila kerja, jangan buat kerja tu. Jangan buat kerja. Tempat ganyak kalau salam belum jawab lah dia. Kan, selama ni tak jawab lah dia. Kan? Tu faham. Dia bagi salam. Malahan Nabi dengan sahabat dan para sahabat dalam banyak keadaan Nabi bagi salam dulu. Sampai assalamualaikum warahmatullahi. Kadang sahabat nak bagi salam, Nabi tak bagi salam. Ada seorang sahabat dalam satu peristiwa tu, dia menyorok dah balik tiang tu, balik dinding tu. Dia nak sergah Nabi, nak bagi salam dulu. Belum sempat, assalamualaikum. Ya Rasulullah, kau tahu ke aku ada kat sini? Nabi kata, aku agak-agak aja, aku takut kau ada, aku bagilah salam. Tetap Nabi bagi salam. Nampak? Jadi tak usah dia memberi salam tidak merendahkan, malahan itulah semulia perbuatan, sebab kita memberi salam itu adalah merupakan satu perbuatan mendoakan keselamatan dan kesejahteraan. Kan? Kemudian senyum. Nabi ni murah dengan senyuman. Malahan senyuman Nabi ni dapat melembutkan hati. Bayangkan Nabi pada satu ketika Arab Badui itu dia tarik kain Najran ni, kain Nabi itu dia tarik, kain tu dia perbuat daripada Najran, benang Najran ni kasar. Dia tarik rentap tu bertanda ni leher Nabi ni. Bila bertanda tu Nabi senyum je. Nabi kata biarkanlah. Nabi kata biarkan. Nabi kata ambil lah. Nabi kata Nabi bagi tu kat Arab Badui tu. Cuba kalau kita kau pahal kau dibai, tu kita. Nabi tak macam tu. Nabi berlembut, Nabi tak marah. Pernah satu ketika Nabi duduk, seorang sahabat ni badan ni agak besar, dia tengah seronok bercerita, dia tak sedar, dia himpit kaki Nabi bila dia bercerita. Kan? Dia tengah syok cerita, tak ada Nabi sound ni kau nak cerita-cerita lain kau himpit kaki aku ni, pahal, tak ada. Nabi biarkan sebab Nabi takut kalau Nabi tegur mengganggu dia tengah seronok bercerita. Nabi biarkan. Tahan. Bila dah habis dia bercerita, perlahan Nabi tarik kaki Nabi. Nampak? Oi, sampai tahap tu lah nak fikir kan Nabi kita kan. Isteri Nabi, salah seorang isteri. Nabi kalau pergi rumah isteri-isteri dia, Nabi sebut. Dah jadi kan Nabi sebut. Dah sampai ke giliran Aisyah. Lepas ni giliran Aisyah ke. Jadi salah seorang pada isteri Nabi ni rasa cemburu. Dia hantar pinggan tu. Mungkin dia buat-buat terlepas, geramnya dah lepas, pam, pecah, berlarilah anaknya. Kenapa wahai ibuku? Pada ketika itu Nabi dengan senyuman sambil mengutip bilah-bilah pinggan tu, Nabi kata, ketahuilah sesungguhnya ibu kamu sedang cemburu. Allah, senyum lagi. Cuba kalau kita, bini kita hantarkan pinggan depan kita, bagaimanakah tindakan kita? Silap-silap sambil kita ambil pinggan tu, lain kali niah muka ni aku pecahan, bukan pinggan ni, niah mai sini tu. Tengok, tak ada Nabi akhlak tak macam tu.
Akhlak Nabi ni Allah. Macam mana cakap? Hebat tak hebat kan? Pernah satu ketika dekat surau, dekat masjid ni kan. Nak sembahyang maghrib, tiba-tiba terbau bau angin yang kurang menyenangkan. Bau kontut. Semua sahabat dah tengok. Siapa ambil wuduk ni? Dia orang kontut ni. Siapa kontut ni? Tunggu. Nabi dah kesan mana ni. Nabi kata, siapa yang nak makan daging kambing lepas maghrib ni sekarang, pergi ambil wuduk sekarang. Semua pergi ambil wuduk. Dah tak tahu siapa kontut. Nampak? Itu Nabi. Nabi ni dengan penuh orang kata berhikmah lah Nabi ni. Ada sekali tu Arab Badui tu seorang tu dia duduk dalam satu majlis ilmu. Nabi tengah mengajar, semua dengar. Dia duduk, dia terlelap. Dah lah terlelap, terkencing pula. Tak pernah dengar cerita tu kan? Terkencing. Sahabat marah nak makan. Nabi kata, jangan, biarkan. Nabi, kenapa pula biarkan? Dah duduk. Kita sambung kuliah. Dah habis cerita tu, Arab Badui tu datang sana, dia pun bangun, dia pun keluar. Kemudian Nabi pesan, sekarang bersihkan. Sahabat tanya, kenapa tadi kau larang kami marah tegur dia kencing dalam masjid ni? Nabi kata, tadi dia tengah seronok kencing tu. Tengah beria air kencing tu keluar. Kalau kau tegur dia terperanjat, lagi mengirai air kencing tu. Lagi bersepah-sepah, lagi banyak kau nak bersihkan. Jadi kalau kau biar tengok, dia dah sudah selesai, kerja setakat tompok tu je kita kena bersihkan. Tengok Nabi baca. Macam tu Nabi kita. Kan? Tengok Nabi kan. Nabi dengan isteri Nabi. Isteri-isteri Nabi. Nabi bagi hadiah sebentuk cincin setiap isteri Nabi. Dan tapi Nabi pesan, aku bagi cincin ni kat kau, tolong rahsiakan, jangan bagi tahu orang lain yang aku bagi cincin ni kat kau. Semua isteri Nabi bagi. Tengok. Satu hari soalan tu timbul. Ya Rasulullah, kami nak tanya di kalangan kami ni semua, siapa yang paling kau sayang ya Rasulullah? Sudah soalan tu. Siapa yang jangan risau Rasulullah, kami tak mau. Tak apalah, tak perlulah tahu. Kami tak kisah ya Rasulullah. Cakap je kami terima. InsyaAllah kami terima. Sebut je siapa paling kau sayang. Beginilah. Siapa yang aku bagi cincin tu, dia tu lah yang paling aku sayang. Tersipu-sipu lah masing-masing. Terasa dia lah orang ni. Padahal semua dapat. Nampak? Contoh nampak lah Nabi tu. Ni kena bijaksana. Ni saya bagi petua. Biar faham dan redha. Okey, perempuan. Tak juga. Tak mau dah. Dan begitu juga Nabi, cuba tengok Nabi kalau isteri dia, kan, isteri dia masak, kan, isteri dia masak tak sedap, bukan tak sedap, misalnya suatu hari tu Aisyah masak masin, Nabi panggil macam dengan nama manja, nama mesra, ya Humairah, wahai pipi kemerah-merahan. Balik nanti buat, wahai pipi. Tak apa pipi kau ni, tak tahulah. Tak tahu pula jenis pipi bini tu. Kalau merah ke purple ke pink ke tak tahu. Isteri Nabi pun jawab balik, ada apa ya Rasulullah? Pangkat Nabi panggilnya. Kenapa Rasulullah? Ingat tak masa mula-mula kita kahwin dulu? Kenapa Rasulullah? Kita makan bersuap. Ingat Rasulullah? Sekarang kau suapkan aku dulu. Tengok, bila suapkan Nabi, Nabi senyum. Nabi kunyah macam biasa. Tengok akhlak Nabi. Nabi dah tahu masakan tu masin, dia boleh suruh isteri suapkan lagi. Nabi kunyah macam biasa, tak buat muka masin. Tak ada. Dan selepas tu bagi aku pula suapkan kamu. Bila Nabi suap aja, langsung Aisyah capai pinggan tu bawah kerana ya Allah masinnya. Dia faham dah maksudnya tu. Tu Nabi kita. Cuba kalau kita, kau tahu tak darah tinggi aku apa ni? Darah tinggi macam kan? Dia punya tak ada betul kias fansuri dah, tak ada. Balon tahu Ustaz. Nabi ni memang seorang yang tenang. Seorang fakir datang bawa buah bagi kat Nabi.
Nabi makan. Ada banyak contoh cerita ni, sebab ni taduk kita malam ni, teladan ni. Kan, uswatun hasanah. Dia bagi buah, Nabi pun makan. Kau suka ke Rasulullah? Nabi senyum, Nabi makan lagi. Kau suka ke Rasulullah? Dia makan lagi. Dekat-dekat dengan dia orang makan ni, Nabi tengah makan ni, ada sekumpulan sahabat, nampak? Biasa dia ajak kita, hari ni tak diajak kan? Biasa Nabi ajak kita, hari ni tak ajak. Nabi makan. Akhirnya habis buah tu. Berlalulah pergi si fakir ni tadi, dia rasa gembira sangat. Nabi suka betul, habis buah tu makannya. Sahabat tadi pun dekat lah, ya Rasulullah, sampai hati. Biasa kau ajak kami makan sama, kenapa hari ni kau tak ajak? Ketahuilah sahabatku, sesungguhnya buah tadi tu masam. Tengok Nabi jaga. Dan kalau aku panggil kau tadi, aku takut, pertama, aku takut kau tak boleh tahan mulut kau dan kau sebut masam buah ni. Kecil hati fakir itu nanti. Dan yang kedua, sesungguhnya aku tak sanggup melihat sahabat-sahabat aku makan buah yang masam. Satu perbuatan, Nabi jaga dua. Nampak tak? Itu dia. Ingat tak satu ketika kisah yang kita tahu, Nabi berlalu, Nabi nampak seorang makcik ni, dia letak najis, dia letak sampah, batu, apa benda, dia maki hamun Nabi. Sahabat nak mengetah-ngetah dah, marah. Nabi sabarkan, tak apa, biarkan. Orang tua biarkan. Satu hari, dah berapa hari macam tu lah hari panggil orang tua. Makcik ni buta. Dah tua, buta pula, rabun tak dapat. Walau buta, mulut dah laju. Copek ngutuk orang. Kalau ada orang cakap, aku ni mulutnya jahat, hati baik, tak ada. Dia sambung orang tua tu tadi. Nabi hati baik, mulut Nabi pun baik, betul tak? Itu yang sebenarnya patut kita ikut. Jadi makcik ni maki hamun, tah macam mana satu hari lalu makcik tu tak ada. Nabi kata, mana pergi makcik yang biasanya ada di sini? Sahabat bilang, padan muka dia Rasulullah. Kenapa pula? Padan muka dia sakit Rasulullah, dah tak boleh bangun, padan muka dia. Jangan, tak baik. Nabi boleh pergi pula rumah makcik tu. Nabi suapkan makanan pada makcik tu. Tanpa pengetahuan makcik tu dia siapa. Cuba kalau kita diberikan peluang dan ruang yang cerah untuk menjaga orang yang hari-hari maki hamun kita, tolong cerita sikit bagaimana kaedah suapan kita. Macam tu. Kan? Kalau suap tu macam mana gak cara kita suap orang ni hari-hari maki hamun kita ni? Macam mana agak kita suap? Agak kalau ada sudu tu, dia gadak apa kata, ambil kau, mampu kau, tentu agak lah kan. Jadi Nabi suap hari-hari. Kemudian bila Nabi dah wafat, satu hari Saidina Abu Bakar tanya pada Aisyah, apakah antara amalan yang Rasulullah buat masih hidup yang kau ingat? Ceritalah yang ni. Dan antaranya yang menarik perhatian Saidina Abu Bakar adalah Rasulullah selalu pergi rumah orang tua ni, dia akan suapkan makanan. Saidina Abu Bakar pun pergi. Dia pun cubalah, ambil lah ruti. Orang ni Sembilan sebut ruti, orang Tanjung Karang sebut bread, roti, kan? Orang Jawa sebut apa roti? Roti juga. Okey. Dia ambil roti tu, cacah dengan air, lembut roti tu dah. Maka disuapkan pada mulut perempuan tu. Bila perempuan tua tu dapat roti tu, tuai dulu dah balik. Mana orang yang selalu datang suapkan aku tu, dia suap lagi lembut pada kau. Wah, dengan tahap tak nampak, dia tahu suap lembut. Menangis Saidina Abu Bakar. Aku suap habis lembut. Nabi yang kena maki hari-hari suap lagi lembut pada aku. Apa cer? Itu aku tambah ayat tu. Saidina Abu Bakar tak sebut Allah. Jangan. Tak sebut macam tu, tapi nak bagi tahu itulah akhlak Nabi. Macam mana nak cakap? Allahu Akbar kan? Begitu juga. Kalau kita tengok bab Nabi ni, Nabi juga menegur
kepada Saidina Abu Bakar. Pernah satu ketika ada orang Nabi datang ziarah Saidina Abu Bakar, berbual, datang seorang Arab Badui, dimakinya Saidina Abu Bakar, tuntang dia bagi, pumpam dia bagi. Kemudian Saidina Abu Bakar tengah berbual dengan Nabi, dia bangunlah pandang Arab Badui tu. Bila pandang, senyap Arab Badui tu. Lepas tu Saidina Abu Bakar duduk, sambung dengan Nabi senyum. Nabi tengok, Nabi senyum. Kemudian Arab Badui masuk kutukan second round, dia kutuk lagi, pumpang dia bagi. Saidina Abu Bakar bangun sekali lagi, dia pandang, senyap sekali lagi Arab Badui tu. Dia pun duduk, dia sambung berbual dengan Nabi. Sekali lagi Nabi senyum. Bila masuk kali ketiga, Arab Badui ni maki lagi. Kali ni Saidina Abu Bakar bangun, dia balas balik segala binatang yang ada kat kebun tu, daripada unta sampai kambing, semua dia sabut dah. Pumpam dia balas balik. Masa tu Nabi bangun, Nabi tinggalkan Saidina Abu Bakar tanpa memberi salam. Maka tahulah Saidina Abu Bakar pada ketika itu Muhammad sedang marah. Ya Allah, itu level marah Nabi. Kalau bangun tak bagi salam, mana Nabi marah? Itu habis marah. Kita selagi tak kena penampak kat pipi ni, kita tak tahu untuk marah kita. Nampak tak? Nabi ni dia punya cara tu. Kita kalau ada seorang bangun keluar, kita tak cakap dia marah, sakit perut ke? Jadi Saidina Abu Bakar dia kejar Nabi, ya Rasulullah, maafkan aku. Kau khabarkanlah pada aku apa kesalahan aku. Janganlah kau biarkan aku terkeliru. Wahai Abu Bakar, sesungguhnya waktu datangnya Arab Badui itu memaki hamun kamu, mencerca kamu bersabar, kamu terus berbual dengan aku tersenyum kerana aku melihat seramai-ramainya malaikat mengelilingi kamu dan mendoakan kesejahteraan kamu. Itu dia bila kita sabar orang kutuk kita. Kemudian bila kali kedua dia kutuk engkau lagi, dia cerca kamu lagi, kemudian kamu terus bersabar, kamu terus berbual dengan aku tersenyum lagi kerana aku nampak bertambah-tambah malaikat yang datang mendoakan kesejahteraan kamu. Tetapi apabila kamu bangun, kamu membalas balik cercaan dan makian itu, pada ketika itu aku melihat malaikat-malaikat melaknat kamu dan tempat mereka digantikan dengan syaitan dan iblis yang terus menghasut kamu. Kutuk lagi, bagi. Itu sebab bila kita marah, perasan tak? Kita maki, kita marah, kita bergaduh dengan orang. Malam tu lepas maghrib bagi salam, kenapalah aku gaduh macam tu sangat tadi? Kita tak perasan sebab syaitan dan iblis hasut kita lagi. Tambah minyak lagi. Apa lagi? Bagilah apa sikit sangat lagi. Kepada bapak kau diusiknya. Takkan kau biar. Apa kau bodoh sangat? Syaitan iblis tu kerja dia. Nampak tak? Begitu juga Nabi kalau bergurau. Nabi bergurau dengan sopan. Kemudian senyum. Kemudian syukur, bagi salam, senyum. Ketiga bersyukur. Itu juga adalah sunnah Nabi. Syukur, alhamdulillah dapat tengok Samsul debat dekat. Contoh. Syukur, alhamdulillah dapat juga tarikh Samsul debat. Berapa lama nak menunggunya kan? Alhamdulillah. Contoh macam tu je lah. Alhamdulillah dapat anak kita masuk universiti. Alhamdulillah selesai kenduri ayah dengan anaknya serentak. Kenduri pergi umrah. Jangan salah. Kenapa sangka buruknya? Berubah bukan? Kenapa? Suami ni dia penyayang dengan isteri dia. Kita kena banyakkan percaya pada suami. Kalau suami suruh sign je. Sebab suami nak transfer tanah nama kita. Nampak? Sangka baik. Tanya, jangan tak tanya tau. Tanya. Ya, bersyukur. Pernah satu ketika Aisyah dalam selimut dengan Nabi. Suami isteri dalam selimut. Kemudian Nabi kata, wahai Aisyah, bolehkah kau izinkan aku barang seketika untuk aku menunaikan solat barang 2 rakaat? Wah, macam itulah. Bukan Nabi takut bini, tapi itu bahasa puitis suami kepada isteri. Izinkan abang untuk solat barang seketika. Itu bukan minta izin, dia cakap bahasa berbunga.
Maka Aisyah jawab, tidaklah aku ini lebih suka andai kau terus bersama aku di dalam selimut Rasulullah, tapi pergi Rasulullah. Macam tu bahasa dia. Jadi kalau suami lepas ni dah dengar cerita ni, kalau dia guna bahasa puitis tu, janganlah kita halang-halang pula. Wahai isteriku, sudikah kiranya kau izinkan aku keluar barang seketika minum di kedai mamak sama kawan-kawan. Jadi kita pula, jadi yang tak faham bahasa, pergilah memakak, tanya pula. Pergilah wahai suamiku, dan jangan lupa bungkus barang sekeping 2 roti canai itu. Janganlah lama-lama sangat. Sesungguhnya malam ini malam istimewa bagi kita. Oh, macam tu. Iya. Jadi Nabi bangun, Nabi pergi ambil wuduk, tiba-tiba terdengar bunyi macam air mengelegak, macam bunyi mengelegak. Rupa-rupanya ingat air mendidih, ingatlah masa air ke apa. Rupa-rupanya bunyi Nabi sedang menangis tengah berwuduk. Nabi solat, Nabi nangis, Nabi sujud, Nabi nangis. Kemudian bila dah selesai solat, Aisyah tanya, kenapa kau menangis Rasulullah? Bukankah kau ini tidak ada dosa? Maka salahkah aku menangis kerana mensyukuri nikmat Allah memberikan aku ini tidak ada dosa? Nabi tak ada dosa pun Nabi nangis. Kita ni melambak dosa elok. Tak ada masalah. Kan? Cerita dengan aku boleh senyum lagi. Macam mana tu? Sahabat dengar masa dengan aku takut. Ya Allah, ya Allah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Syurga macam mana? Tukar tajuk. Sebab takut dengar masa dengan aku. Kemudian Nabi juga bersedia gurau. Jangan ingat Nabi tak bergurau. Nabi bergurau dengan isterinya. Nabi main lumba lari dekat rumah. Ada masanya isterinya menang, ada masanya Nabi menang. Mustahil Nabi kalah sepatutnya. Sebab Nabi ini panglima ketua tentera juga. Berperang Nabi ni. Badan Nabi tanggap dan sasa. Tapi Nabi ni mengalah. Mesra suami isteri. Itu sebabnya nak bagi ajar kat kita. Ni mengalah laki bini ni. Jangan nak menang ya. Aku suami, kau salah. Kan? Nabi berkejar-kejar dalam rumah. Balik nanti buat. Abang jadi. Saya pula jadi. Dalam rumah jangan kat luar. Nanti orang nampak pula kono Bilal tu. Berkojar-kojar lah keliling rumah tu. Orang semua nampak. Dalam rumah aja. Nampak tak? Apa lagi? Kalau kita tengok Nabi bersedia gurau ni, Nabi dengan para sahabat. Pernah sahabat satu ketika, masing-masing makan buah tamar. Bila makan buah tamar, rupanya macam kita lah makan sate dengan kawan kita. Bila dah makan, lidi tu saja kita letak kat pinggan dia. Bila dia tak perasan, letak pinggan dia. Tak perasan, letak kat pinggan. Akhirnya penuh lidi kat pinggan dia. Pinggan kita lidi sikit je. Kan? Jadi kita cakap, banyak kau makan sate. Mana kau letak kat aku tadi? Itu kita. Rupanya zaman Nabi dulu dah berlaku. Para sahabat nak bergurau dengan Nabi, dia makan buah tamar, biji letak dalam pinggan Nabi. Bila Nabi pada tempat lain, dia letak dalam pinggan Nabi. Letak dalam pinggan Nabi. Sudahnya pinggan Nabi penuh, pinggan dia orang kosong. Semua letak pinggan Nabi. Semua letak pinggan Nabi. Bila dah habis tu, ya Rasulullah, banyaknya kau makan ya Rasulullah buah tamar ni. Nabi tak marah. Kau yang letak. Tak. Nabi senyum. Alhamdulillah. Tapi kalian lagi hebat. Dengan biji-biji kalian telan. Pinggan ni kosong. Pinggan ni kosong tak ada apa. Tengok Nabi. Lepas tu kena dah kita. Nah, tapi Nabi buat tu tak ada kecil hati sahabat. Nampak tak? Kita ni bergurau kadang kasar. Main nama bapak pun main. La ilaha illallah. Itu bukan bergurau tu. Dengan bini bergurau. Ditarik kursi tu. Terbalik bini tu. Itu bukan bergurau tu. Cari pasal namanya. Kan? Main kejar-kejar. Main lumba lari. Mana yang terdaya? Ni janganlah menyuruh-nyuruh. Yang tua menyuruh-nyuruh. Rumah dah lah besar. Cari satu dua. Lepas tu perlu bunyi lah. Cari. Allah. Tutup lah api. Dah lupa kau nak cari ke tidak ni? Tengok. Agak dah keluar laki aku ni. Senyap yang tak ada bunyi lah. Tak ada dia cari lah. Sampai petang. Mana pula laki aku ni tak balik-balik. Sudah pergi report polis. Polis pun datang bawa anjing pengesan.
Dah koreh dalam almari tu. Kawan tu masuk dalam almari, tutup dah sasak nak peti dalam tu, habis dalam tu. Jangan menyuruh tak ada kojo, cek kojo. Ya. Lepas tu Nabi macam mana? Nabi kalau Nabi minum, Nabi ikut bekas bibir isteri dia. Saya tunjuk contoh. Nabi siap tanya tadi kau minum dekat sini kan? Sini kan? Aku pun minum kat situ. Nabi arahkan kat situ. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok Nabi, romantik tak romantik. Balik nanti kita buat. Tadi kau minum kat sini kan? Aku pun minum kat sini. Umat bau mulut kau. Kau sok gigi dulu. Bau mulut tak apa-apa. Bau baeng kan? Macam tu. Apa lagi? Nabi panggil dengan nama manja, kita pun panggil nama manja. Apa lagi? Nabi kalau isteri je nak naik kenderaan, Nabi tadah dengan lutut Nabi tu jadi tangga. Nak naik kuda, naik unta, dia tadah tu. Punya romantik bagi isteri dia pijak baru naik kat tangga, naik kat unta, naik kat kuda. Kita kalau nak buat, kena kaji dulu kilogram bini kita berapa. Jangan main tanah tu. Saya tengok ni semangat lain macam ni. Kadang ni lah, ya Allah, apa yang kau makan ni midah. Oi. Perak patah pula satu hal. Jangan berbuat. Ya. Apa lagi? Nabi dengan isteri Nabi mandi bersama dalam bekas yang sama. Senyap. Saya camak kat Simpang Renggamo Johor tu jawab, tak muek besen. Memanglah tak muek besen, siapa suka pakai besen? Kau jumpa imam nak pinjam bokeh mandi jenazah tu punya. Tuan-tuan bosan. Imam pun cakap jangan ambil lah, ada orang tinggal ni. Tak ada lah. Kalau dalam shower. Sebab Nabi dengan isteri Nabi dikatakan bila mandi bersama tu ada ketikanya tanpa surat benang. Isteri Nabi siramkan pada Nabi. Nabi siramkan pada isteri Nabi. Bila isteri Nabi siramkan, Nabi kata, cukup wahai isteriku, habis air ini nanti. Nampak macam tu tak? Dekat shower, kata baik. Malam ni dah mula. Suami balik. Assalamualaikum. Mana pula bini aku? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sayur baby. Salam. Dalam bilik air. Tu signal. Iya, banyak sebenarnya kan? Itu dia. Begitu juga bersedekah. Nabi banyak bersedekah, kita pun bersedekah. Perbanyakkanlah sedekah. Nabi sebut sungguhnya sedekah seseorang Islam itu memanjangkan umur dan mencegah daripada mati dalam keadaan teruk. Dan Allah SWT pula menghapuskan dengan sedekah itu sikap sombong, takbur dan membanggakan diri dari pemberiannya. Ya? Dan kita selalu juga dengar Nabi beritahu, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Satu. Nabi juga sebut, banyakkanlah melihat di bawah daripada melihat yang di atas. Kerana itu kamu akan lebih bersyukur dengan apa yang kamu ada. Nabi juga pesan, jangan kamu pandang kecilnya nikmat itu, tapi pandanglah siapa yang memberikan nikmat itu. Itu Nabi dah pesan. Kan? Begitu juga seterusnya silaturahim, tolong jaga silaturahim. Nabi suruh kita bersilaturahim, jangan berpecah belah. Tak lama lagi, kalau menurut firasat saya, akan berlangsung satu perayaan yang besar di Malaysia, namanya pilihan raya. Jadi pesanan saya kepada semua masyarakat ini, ya, masyarakat di sini, tolonglah jangan bergaduh sebab politik. Kalau tahu bercakap tajuk politik menyebabkan kita gaduh, baik jangan cakap. Nabi dah pesan, kalau tak ada benda baik kamu nak cakap, baik kamu diam. Kita dah tahu betapa totok dia ni menyokong ni. Totok dia menyokong ni. Sudah, pilihan raya pangkah. Dah sudah balik pergi surau, elok-elok. Sudah. Jangan buka-buka. Padan muka kau kalah. Jangan. Itulah, buat lagi. Tosah. Itu bukan cara dia. Sebagaimana di Islam, sebagaimana dia mentaati perintah Allah dan Rasul, seitulah kita kena sayang menyayangi antara satu dengan yang lain. Ada satu hadis Nabi pesan apa? Nabi pesan dalam satu hadis, tidak ada dosa. Kalau boleh saya nak semua orang ingat pasal silaturahimnya hadis ni. Boleh bagi dekat saudara mara apa semua sampaikan. Tidak ada dosa
yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat. Maknanya dunia pun kena, akhirat pun kena. Saya ulang balik. Tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat, iaitu dosa menderhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Dalam bab silaturahim, dua perbuatan yang paling susah sekali tapi mulia di sisi Allah, iaitu minta maaf dan memaafkan. Silaturahim kena jaga. Jangan kita memutuskan silaturahim. Oh, aku bukan apa, orang lain boleh tapi dia tak boleh. Pilih pula orang. Apalah aku minta maaf dengan dia lah. Dia anak buah, dia lah minta maaf dengan aku. Bapa saudara lagi patut minta maaf dulu. Sebab kita rasa-rasa macam pergi dulu. Betul dia isu dia, tak kisah. Kita tak tahu siapa mati dulu, baik minta maaf. Senang, selesai. Itu je. Jangan, yang paling banyak alasan bukan salah aku. Kenapa pula aku lah minta maaf? Kau ni pun masalah kau, kita marah. Tak, sebenarnya minta maaf. Ada satu syarat untuk minta maaf. Ada satu syarat untuk memaafkan, iaitu syaratnya tak ada syarat. Jangan letak syarat. Kadang aku boleh maafkan dia, pulang balik duit aku tu. Jangan letak tu syarat. Memang betul dia buta. Cakap aku maafkan kau, aku pun minta maaf dengan kau. Tentang duit tu tak apalah. Kalau kau ada, kau bayarlah. Kalau aku mati dulu besok, kau bagilah pada anak-anak aku. Kita pesan dengan cara baik. Maknanya kita memang nak berbaik. InsyaAllah saya cuba bayar. Tak apalah, saya faham. Kan kalau kau tak bayar, kan aku cokik kau pun tak ada guna dah. Jadi kau bayarlah mana kau boleh bayar. Pelan-pelan sikit-sikit pun aku terima. Cakap macam tu. Yang penting kita nak baik. Orang Islam ni kadang biar dia merangkak akhirat sok, cari aku. Minta maaf. Cakap tak fikir. Sekali akhirat sok kan, dah kena seksa kita dalam neraka, tiba sebut, kamu Samsul masuk syurga. Contohlah dah kena seksa dah ni, contohlah. Kita minta janganlah. Kan? Masuk dah dalam syurga. Oh, nak masuk malaikat tahan. Nanti dulu. Kenapa pula? Dulu dia pernah cakap, dia bergaduh dengan orang ni, dia suruh orang tu merangkak minta maaf dengan dia. Aku tunggu sini. Tunggu. Kawan tu pula kena seksa 3,000 tahun. La ilaha illallah sampai. Apa? Rugi kan? Rugi. Tak sah panding kepala. Ingat tak ada seorang sahabat, sekali Nabi tengah duduk-duduk dengan para sahabat, dia nampak ada seorang lelaki masuk dekat satu pintu. Nabi kata sesungguhnya lelaki itu adalah ahli syurga. Hari yang lain terserempak dengan lelaki yang sama kat tempat lain pula. Lelaki itu ahli syurga, Nabi kata. Terserempak satu tempat lagi, lelaki itu ahli syurga. Sahabat-sahabat dah tak tahan, apa yang hebat sangat dia ni sampai Nabi kata dia ahli syurga. Dia pun pergi ke rumah dia. Dia akan bagilah trik, bagilah alasan. Boleh tak kami nak menumpang bermalam kat rumah kau ni? Boleh, silakanlah. Oh, memang dia ni orang baik ni. Dia mengintai daripada pagi sampai malam. Tengok kau nak buat apa kat rumah. Tengok, makan macam biasa. Tidur macam biasa. Mandi macam biasa. Semayang macam biasa. Tak ada pula nak kata lebih tahajud kau sampai tak tidur. Tak ada pula. 3 hari mengintai tak dapat jawapan. Selepas 3 hari, kami minta maaf, kami mengalah lah. Kenapa? Sebenarnya kami, tujuan kami datang ni, kami sebenarnya nak intan, nak tengok Tuan apa amalan Tuan. Kami tak dapat jawapan. Cuba Tuan bagi kat kami ni. Kongsi dengan kami. Apa amalan yang Tuan amal sampaikan Nabi boleh sebut Tuan ni ahli syurga? Seingat aku tak adalah apa sangat yang aku buat. Cuma setiap kali sebelum aku tidur, aku tak terlupa niat 3 perkara. Ya ke? Apa yang kau niatkan? Yang pertama, sebelum aku tidur, aku niat, aku maafkan semua orang. Siapa buat salah dengan aku ke apa ke, aku maaf je semua orang. Yang kedua, sebelum aku tidur, aku niat kalau aku hidup lagi esok, aku nak buat baik dengan semua orang. Dan yang ketiga, sebelum aku tidur, aku niat dalam hati aku, kalau aku hidup lagi esok, aku niat, aku tak nak dengki dengan semua orang. Sebabkan 3 niat yang tadi sebelum tidur ni, Nabi sebut dia ni ahli syurga. Kita lah sebelum tidur, siap dia besok. Dia belum kenal apa-siapa. Malam tu dalam capa tu mati. Kan rugi. Sebab saya kata, jangan kita berdendam dengan orang tak sah. Ya.
Kemudian Nabi juga sabar. Tu tak payah ceritalah, semua dah tahu kesabaran Nabi macam mana. Orang baling batu dekat Nabi, orang kata Nabi macam-macam. Isteri Abu Jahal, bini Abu Jahal dengan bini Abu Lahab, Nabi tengah sujud, dia letak isi perut unta, letak dekat tongkok Nabi, busuk tu. Fatimah punya marah, Nabi kata jangan. Nabi doa kepada Allah untuk bantu tu ya. Tu Nabi kita sabar. Kita pun kena sabar. Begitu juga solat. Ya, bab solat Nabi SAW pesan jaga solat 5 waktu. Begitu juga bab sayang. Nabi tunjukkan kasih sayang yang tidak terhingga kepada kita. Ya, sebagai penutup kita tengok bagaimana Nabi nak meninggal dunia, Nabi nak wafat tu macam mana. Kita tengok macam mana. Bayangan Nabi pesan apa ni, Allah pesan kepada malaikat maut, kau nak pergi jumpa dengan kekasih aku, kau minta izin. Kau pakai lawa-lawa wangi-wangi nak jumpa kekasih aku tu. Allah pesan, kau bagi salam dulu, kalau dia bagi masuk kau masuk, dia tak bagi masuk jangan kau masuk. Tu Nabi, kita tak pek macam tu dah. Kau bagi salam, tak bagi salam tiba dah depan muka. Bagi salam, Assalamualaikum, mereka maaf kali balik lu, besok datang, tak pek dah. Nabi kita macam tu. Assalamualaikum. Kemudian Fatimah beritahu, ya Rasulullah, di luar sana ada seorang lelaki tak pernah aku lihat wajahnya, badannya tegak-tegak, tinggi-tinggi, begini-begini, digambarkanlah. Maka kata Nabi, ketahuilah anak andaku, sesungguhnya itulah dia yang akan menghapuskan segala kelazatan dunia dan akan mengurangkan bilangan jemaah di atas muka bumi ini. Itulah dia malaikat maut. Menangislah Fatimah, tahulah dia masa tu dah nak sampai. Suruhlah dia masuk. Bila malaikat maut masuk, Nabi tanya, biasa Jibril lah dia datang tengok dia. Jibril mana? Jibril dah menyuruh saya siap. Tak tergamak tengok nyawa Nabi nak kena cabut ni. Nyawa Nabi nak kena cabut. Tapi Nabi tanya, Jibril mana? Jibril mana Jibril? Datanglah Jibril. Dah panggil nama, datanglah. Ada apa wahai Muhammad? Tak ada ke apa-apa berita kau boleh hiburkan hati aku ni Jibril? Tak ada kau. Ni terjemahan ya. Kau bah bunyi budak Seramban nak sebut kan? Tak ada kau. Kau jangan risau ya Rasul, ya wahai Muhammad, kau jangan risau. Dekat syurga tu sekarang, malaikat dengan bidadari semua tengah beria menghias syurga untuk kau. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Tapi kau tahu kan, bukan itu yang aku nak dengar. Tak ada kau berita yang boleh menghiburkan hati aku ni. Wahai Muhammad, kau jangan risau. Ni sekarang menuju ke syurga, berbaris ni, bidadari dengan malaikat semua berbaris nak sambut kau ni. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Tapi kau tahu kan, bukan itu yang aku nak dengar. Tak ada kau apa-apa yang kau boleh hiburkan hati aku ni. Wahai Muhammad, kali ni Jibril sebut, diharamkan syurga itu untuk orang lain, melainkan setelah umatmu masuk ke dalamnya, barulah orang lain boleh masuk ke dalamnya. Tu hebat. Masa tu barulah Nabi senyum. Alhamdulillah. Wahai malaikat maut, mari cabutlah nyawa aku. Panggil malaikat maut datang. Steady tak steady? Nabi masa tu dah tak berapa kuat dah. Jadi waktu cabut nyawa Nabi itu sakit nak main. Nak beritahu, Nabi dicabut nyawa pun sakit. Itu kekasih Allah. Ni kan pula kita yang bukan siapa-siapa. Bila cabut tu sakit dia, ya Allah. Nabi ingat umat lagi. Macam manalah umat aku nak tanggung sakit macam ni, ya Allah. Nabi ingat kita lagi. Cuba fikir. Dan Nabi sebut, ya Allah, kau bagilah semua sakit umat aku tu ke aku, biar aku tanggung, tapi jangan umat aku sakit macam ni, ya Allah. Sayang Nabi kat kita. Tak patut sangat sayang kat Nabi. Dan pada ketika itu tu, sebab ada pandangan menyatakan kita mati besok, nyawa kita akan dicabut, tetap sakit, tapi dah tinggal 1/3 je, sebab 2/3 lagi Nabi dah tanggungkan untuk kita. Ada pandangan dia tu. Dan digambarkan bagaimana nanti bila nak kiamat, semua kena mati, dimatikan dulu ni. Cabut, malaikat cabut semua nyawa. Kau cabut malaikat ni, cabut. Sampai tinggal malaikat Jibril. Cabut malaikat Jibril. Sudah tinggal dia dengan Allah ya. Sekarang malaikat maut, kau cabut nyawa kau sendiri. Bila malaikat maut cabut nyawa dia sendiri, dengan dah tentu untuk diri dia lembut, dia sendiri. Bila dia cabut, ya Allah sakit, baru dia tahu.
Yang lembut tu yang dia buat tu sakit. Dia kata kalau aku tahu lembut macam ni sakit, tentu yang beriman tu dulu, yang baik-baik tu dulu aku akan cabut lagi lembut lagi. Aku ingat lembut dah, tak cukup lembut lagi, sakit. Nak beritahu. Macam itulah tuan-tuan dan puan sekalian. Maknanya gambaran kita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini uswatun hasanah, contoh ikutan terbaik. Mudah-mudahan dapat mengubah diri kita menjadi manusia yang lebih baik. Ada beza antara manusia dengan menjadi manusia. Kan? Allah bagi peluang. Dunia ni sementara sifatnya, apatah lagi yang ada dalam dunia. Suami isteri sementara sampai masa mati, maka kita sama-samalah bersama-sama suami isteri menuju ke arah yang diredai oleh Allah. Dua tanda lagi, iaitu harta, rumah, kereta sementara sampai masa habis. Begitu juga yang ketiganya, pangkat kedudukan sampai masuk pencen, sampai masuk hilang jawatan, sampai masuk orang lain pula yang akan pegang jawatan itu. Jadi tak usahlah kita beryoyo sangat dengan dunia. Maka kita kena berjihad. Berjihad tu maksudnya apa? Berjihad untuk terus beribadah, berjuang membela agama Allah dengan dua perkara. Tengok surah As-Saff ayat 10, 11, 12, 13. Membela agama Allah dengan dua perkara, harta benda dan diri sendiri. Maksudnya diri sendiri, jaga perangai elok, jaga akhlak elok, ikut apa yang Nabi pesan, tinggal apa yang Nabi larang. Dan begitu dengan harta benda, banyakkanlah infakkan ke jalan Allah. Nampak tabung surau, jangan buat buta, jangan buat lupa. Tabung tu tak nak senyum, tabung tu nak duit. Ya, sedekah lah banyak-banyak. Kan? Nama pun Nurul Ihsan kan? Nurul Ihsan. Cubalah ihsan sikit bagi. Kan? Bagi. Selangor Darul Ihsan lah tu. Kan? Kita orang Darul Khusus lain. Kan? Mengkhususkan. Tak adalah. Bagilah tuan-tuan. Kau tak dapat bagi RM10, bagi RM50. Ya? Dapat 50 bagi 100. 100 pun tak ada. Lurut dengan golang rantai tu masuk dalam tabung tu. Tahulah JK surau nak tolak kat kedai Omeh so dapat berapa. Tak pun handphone tu bagi. Tahulah kita format yang tolak kat kedai Cina Tanjung Karang tu dapat berapa. Ya, makna kata menyumbang. Jadi rasa cukuplah kadar itu. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya faham signal-signal yang diberikan. Kalau ada beralih-alih tempat duduk tu, kejap melunjuk, kejap tunggu, kejap ni, kejap tarik belakang, kejap ke depan. Kan? Dah main tumbuk-tumbuk lutut tentu saya faham lah tu. Ya, jadi insyaAllah di lain kesempatan kita. Ada yang tidur tak? Oh tak ada, Alhamdulillah. Jadi insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, bak kata orang sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jiwa. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut jasa baik, pihak surau menyemput rasa nak jujur. Itu saja daripada saya. Terima kasih banyak.